Dan untuk petang ini bersama tajuk Sinar Hidayah melalui perbandingan agama. Mungkin kita sebagai mukadimah kita nak tahu daripada Dato'. Mungkin kita nak tahu alam ilmu perbandingan agama itu mungkin satu ilmu yang baharu bagi umat Islam. Mungkin kita nak tahu apakah kepentingan ilmu ini kepada kehidupan umat Islam. Silakan Dato'. Okay, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama-sama. Sidang pendengar sekalian, ilmu perbandingan agama bukanlah satu ilmu yang baru bagi umat Islam. Sejak bermulanya dakwah Islam, Al-Quran telah mula membicarakan tentang ilmu perbandingan agama. Daripada awal, Islam banyak bicarakan tentang agama-agama. Contohnya, agama Ahli Kitab, tentang As-Sabi'in dan mereka yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membicarakan perkara ini. Contohnya saya petik beberapa ayat dan kepentingannya dalam masyarakat umat Islam zaman Rasulullah SAW dan zaman kita sekarang ini. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Allah SWT jelaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sungguhnya kufurlah mereka yang menyatakan bahawa Al-Masih anak Maryam itu adalah merupakan Tuhan. Bahkan Al-Quran menjelaskan waqala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Berkata Nabi Isa anak putera Maryam, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhan kamu. Daripada ayat sini, kita dapat mengetahui bahawa kepentingan ilmu perbandingan agama daripada awal untuk kita mengetahui agama-agama lain agar kita mengetahui hakikat sebenar ajaran yang dibawa oleh para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kadang-kala Rasulullah SAW membuat perbandingan dalam bidang fiqh contohnya dengan perbandingan agama. Dalam bab puasa kita dah dekat dengan bulan Ramadan ni kan. Rasulullah SAW ada sebutkan al-faslu baina siyamikum wa siyami ahli kitab aklat sahur. Perbezaan di antara puasa kamu dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Jadi orang Islam disunatkan untuk makan sahur. Tetapi ahli kitab mereka berpuasa, mereka tak makan sahur. Dan perbezaan mereka jangka waktu mereka berpuasa lebih panjang berbanding dengan kita. Mereka berpuasa bermula daripada Isyak sampailah masuk maghrib. Mereka hanya boleh makan di antara maghrib dengan Isyak saja. Andai kata mereka terlepas waktu tu kerana tertidur, mereka kena sambung lagi satu hari berpuasa. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan di sini perbezaan di antara puasa kita dengan puasa Alkitab ialah dengan makan sahur. Demikian juga Rasulullah SAW menggunakan ilmu perbandingan agama ini dalam beberapa bidang fiqh yang lain. Contohnya ketika mana umat Islam berhijrah ke Madinah dan syariat sembahyang diberikan oleh Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk sembahyang berjemaah. Persoalan timbul di sini, macam mana nak kumpulkan orang ramai? Ketika mana nak sembahyang berjemaah? Ada yang mencadangkan kita naikkan bendera. Bila bendera naik, orang nampak bendera naik, kita akan berkumpul. Kemudian ada yang cadangkan, kenapa tidak kita ikut agama Nasrani gunakan loceng? Ataupun agama Yahudi gunakan trompet? Semua ini tidak dipersetujui oleh Rasulullah SAW. Walaupun cadangan-cadangan itu adalah untuk menggambarkan adanya agama-agama yang lain menggunakan syiar-syiar ini. Hinggalah Rasulullah SAW mensyariatkan azan di mana Bilal dilantik muazzin yang pertama. Dan kalau kita lihat, dalam zaman Nabi juga ada di kalangan sahabat Nabi yang menerima hidayah melalui perbandingan agama. Antaranya Salman Al-Farisi. Seorang yang jauh datang daripada Iran mencari kebenaran. Beliau dilahirkan dalam keluarga Majusi yang menyembah api dan juga menyembah berhala. Dalam usaha beliau mencari agama yang benar, akhirnya beliau berjumpa dengan pendeta Nasrani. Dan di situlah beliau belajar agama Nasrani. Selama dia belajar agama Nasrani, kemudian pendeta itu beritahu, wahai Salman, sekiranya kamu nak mencari agama yang benar, agama yang baru, di mana Rasul yang baru diutuskan di tempat di antara
dua lembah. Dan pendeta tadi berikan pada Salman beberapa ciri Nabi ini. Kemudian Salman pun pergilah merantau sampai di kota Madinah mencari kebenaran. Dan apabila beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, bertepatan dengan ciri-ciri apa yang diberikan oleh pendeta Nasrani tadi, menyebabkan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Ini saya nak gambarkan bagaimana sahabat Nabi menerima hidayah dengan perbandingan agama yang dicari dalam usaha beliau untuk mencari kebenaran. Begitu juga di zaman moden kita ini. Ramai di kalangan cendekiawan bukan Islam yang menerima hidayah melalui perbandingan agama. Antara yang terkenal ialah Dr. Maurice Bucaille, Profesor Gary Miller. Demikian juga di negara kita ini tidak kurangnya contoh-contoh yang boleh kita berikan mereka yang menerima hidayah melalui perbandingan agama, membandingkan di antara agama-agama demi untuk mencari jalan yang benar. Contohnya Tuan Haji Nicholas Sylvester, yang mungkin ramai biasa kenal nama beliau. Demikian juga Brother Syakirit, Brother Lim Joy Soon, dan ramai lagi mereka yang telah menerima hidayah melalui proses perbandingan agama. Di sini dapat kita pelajari ataupun kita fahami bahawa Islam sejak awal lagi telah pun membicarakan tentang ilmu perbandingan agama, ataupun boleh kita ambilkan bahawa perbincangan tentang ilmu perbandingan agama itu bertunjangkan daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Masya Allah, kan itu yang perlu kita lihat dari sudut perbandingan agama kan. Kalau kita lihat dari sudut konteks besar memanglah rasa macam berat pula kan. Tapi bila kita faham sebenarnya untuk kita nak memberikan sesuatu tarbiyah kepada orang bukan Islam, sebenarnya kita kena faham juga agama dia. Betul. Faham tu bukan bermaksud kita nak sesuatu apa, tetapi kita faham tu adalah kita lebih tahu sebenarnya apa keperluan yang mereka nak. Kan? Demikian juga Allah SWT menggalakkan kita untuk berbincang, berdebat. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Berdebatlah, kamu berbincanglah dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik. Bagaimana kita dapat berbincang dengan cara yang terbaik? Salah satunya kita mengetahui sedikit sebanyak agama mereka, supaya kita dapat berbincang dengan cara yang terbaik dengan mereka semua. Juga kita nak tahu juga, kalau ada sedikit masa lagi Mona, sebelum kita berehat ni, pandangan Datuk sendiri kalau kita lihat dari sudut masyarakat Malaysia sekarang hari ni kan, apa yang boleh kita sama-sama hayati dari sudut perbandingan agama tu supaya kita lebih faham dan juga orang tertarik dengan agama Islam yang sungguh mulia, yang sungguh baik macam tu akhlak kita. Pendapat Datuk? Kalau kita perhatikan Encik Syafiq, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pernah menerima delegasi pada Najran yang beragama Kristian di dalam masjid, di mana mereka tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat hijrah yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat ke Habsyah, dan Raja Najasyi ketika itu beragama Kristian. Cumanya Syekh Hasan Ali An-Nadawi dalam buku beliau Apa Kerugian Alam dengan Kemunduran Umat Islam, beliau mengulas di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah ketika itu ialah Najasyi beragama Kristian Tauhid. Sebab itulah apabila Ja'far bin Abi Talib menjelaskan kepada Najasyi tentang siapa itu Jesus Christ, apakah yang Al-Quran sebutkan tentang Maryam, apakah Quran sebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam, lalu Najasyi mengambil tongkatnya dan membuat satu garisan di hadapan, Al-farqu baina dinana wa dinakum hadzal khat. Perbezaan di antara agama kami dengan agama kamu hanyalah satu garisan ini. Wa innahuma, sedangkan kedua-dua agama ini datangnya pada sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan bahawa agama yang diimani oleh Najasyi yang berpegang pada tauhid, konsep tauhid, Kristian tauhid ketika itu bersumberkan ajaran yang sama, Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nama berbeza. Bagi orang Yahudi memanggil Tuhan mereka Yahweh. Allah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disebut oleh umat Islam, ya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Sebab dalam Taurat banyak menyebutkan fakta-fakta ini yang mungkin boleh kita bincangkan lebih detail kemudian. Masya Allah, itulah orang kata Mona, tak kenal maka tak cinta kan. Kita kenal agama kita, yakni agama Islam, maka tahulah sumbernya itu, insya-Allah. Okey. Kita nak berehat seketika? Ya, kita berehat seketika pada waktu ini para pendengar yang ingin menghantar soalan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900400
dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live AKM FM. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan